Okey, solat jamak, Nabi ada sebuah hadis yang sangat-sangat popular dalam bab jamak tanpa sebab-sebab musafir ataupun sebab-sebab sakit atau sebab-sebab hujan, iaitulah jamak Nabi SAW baina zuhri wal asri. Nabi telah menjamakkan solat zuhur dengan asar dalam keadaan tidak hujan dan tidak musafir. Maka Ibnu Abbas bertanya, kenapa kamu jamak dengan keadaan demikian? Maka Nabi sebut kaila yuhrija ummatahu, sampai semoga dengan cara ini tidak akan menyusahkan umatnya. So jadinya hadis ini sahih dan para ulama bincang hadis ni boleh kita gunakan sebagai buku, boleh jamak di mana-mana saja. Maka OIC International Academy ataupun Majlis Ulama Fiqh Sedunia bincang, mereka kata hadis ni kena ada limitation dan restriction. Iaitulah restrictionnya iaitulah mesti ada sebab yang muktabar atau muktabar. Tak ada sebab yang kuat. Kalau tak ada sebab yang kuat, kita tak dibenarkan. Maka kalau kita dengan doktor pakai bedah, kita makan waktu zuhur dan asar, boleh. Kalau kita ada istihadah, boleh jamak. Kalau ada salasil baul, iaitulah kencing tak lawas, boleh jamak. Kalau ada exam yang makan sekali 8 jam, boleh lah kan. Dan tak membenarkan masuk tandas, boleh jamak. Tapi selagi mana exam tu boleh keluar tandas, tak boleh jamak. Solat pada waktunya lebih baik. Sebab solat pada waktu ada mempunyai signifikan yang tinggi. Apabila Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan dalam waktunya. So waktu tu kena jaga. Tak boleh sebanyak-banyak jamak. Okey. Jadi kalau ada betul-betul sebab yang kuat, bawa jamak. Contohnya macam musim panas, isyaknya lewat, subuhnya awal, maka nak jamak maghrib dengan isyak, maka majlis Fatah Eropah kita boleh. Dia sebab yang kuat. Sebab dah lewat dengan subuhnya awal sangat, nanti tinggal subuh pula kalau subuh waktu isyak. Wallahu a'lam. Ada soalan? Macam mana kalau macam kita travel kan, naik train, kita ada dua option. Travel ni kita ada satu option, kita boleh jamak di bilik dengan solat diri, ataupun kita solat di duduk di dalam train. Mana yang lebih afdal? Kita jamak tapi nampak kasar di bilik atau sampai di destination kita di rumah, ataupun ni jarak lebih musafir ni. Baik, sekarang ni kita nak bermusafir berapa jauh? Makan waktu dulu waktu. Tak boleh jamak takhir. Di tempat jamak destinasi di rumah kita sendiri. Maksudnya kita ada di tempat lain, nak balik ke rumah. On the way balik ke rumah tu makan masa 2 waktu tu lah. Sama ada kita solat duduk di dalam train ataupun seperti apa di Baik, yang pertama sekali sebelum kita bincang mana tempat jamak yang paling sesuai, yang pertamanya solat fardu memang lebih elok untuk kita berdiri. Okey. Tapi kecuali dalam tempat-tempat yang tak boleh berdiri, macam dalam train, macam dalam kapal terbang, maka kita boleh solat duduk. Maka bila boleh solat duduk, maka kita dibenarkan solat dalam train tersebut selagi mana kita rasa boleh untuk menepati kiblatnya. Okey. Tapi kalau kita rasa tidak boleh nak menepati kiblatnya, kita seeloknya kita jangan solat dalam train, tapi kita solat apabila sudah turun daripada train. Tapi adakah turun tu kita tunggu balik rumah boleh kita nak solat jamak, ataupun kita nak solat dalam perjalanan? Solat dalam perjalanan adalah lebih afdal dan lebih tidak banyak khilaf. Lebih tidak banyak khilaf, walaupun tidak kasar. Tapi maknanya kalau dalam perjalanan itu sudah kita tak sesuai, mungkin dah ada baju kena najis, ataupun keadaan wuduk yang tak ada wuduk ataupun susah, ataupun macam-macam lagi sebab yang seumpamanya, barulah kita solat jamak tersebut di rumah kita. Okay? Habis. Tapi tak ada masalah. Tapi kalau dalam perjalanan boleh solat. Kalau saya tak selesa solat dulu, maksudnya sebab itu di bawah. Maksudnya kalau solat berdiri di luar rumah, mereka kata di stesen kereta api atau sebagainya, rasa macam memang khusyuknya macam tak ada khusyuk lah, mengganggu dia asal berdiri, ataupun better sebenarnya tak boleh. Itu agak Allah Alam, susah juga kita nak katakan tak selesa tu menjadikan punca. Allah Alam, macam mana pun boleh lah nak solat jamak kat rumah pun boleh. Tapi bila kata tak selesa
Kalau kita di negara barat itu bagi saya kurang kuatlah justifikasi itu sebenarnya. Sebab setengah daripada kami ada yang berpegang pendapat macam tak semestinya dia travel atau sebagainya, walaupun dia bekerja jalan dan dia kata sekitar dia bekerja untuk dia solat berdiri, dia rasa terlalu ganjil, orang akan melihat. Jadi dia kata aku terpaksa solat dulu. Macam mana pandangan Ustaz tentang macam tu? Sekarang ni begini, apa saja yang dia rasa terlalu ganjil dan seumpamanya, dia perlu ada disandarkan kepada track record. Dia tak boleh maknanya perasaan mawhumah, dia ada al-waham, dia prasangka dia. Yang macam ada orang di UK setengahnya, kita kalau kita solat kat orang kena tembak orang putih. Ini semuanya prasangka yang tak ada asas. Ya? Dan ganjil tu sehingga kita mengambil keuzuran. Jadi nak mengambil keuzuran kena ada track record. Contohnya pernah ada orang ketawakan atau pernah ada orang supervisor marah ke ataupun seumpamanya. Barulah sewajarnya demikian. Ya, sewajarnya demikian. Sepatutnya solat itu menjadi satu tarbiyah dan dakwah kepada orang bukan Islam. Bukan jadi malukan. Jadi ini nak solat kalau terbang pun malu. Sebab orang nampak tutup-tutup. Orang bukan Islam kita solat dia respect dia. Kita ni terlalu sangat prasangka kepada diri kita sendiri sebenarnya. Macam baru ni saya balik Malaysia, saya hadir khusus ESQ untuk saya maafkan ESQ. Dalam khusus 500 orang tu ada 3 orang bukan Islam. ATS, pembantu trainer ni asyik-asyik beritahu kepada saya, ramai orang tanya dia, 3 orang bukan Islam tu selesa ke dia? Boleh ke dia? Okey ke dia? Tapi bila mereka betul-betul tanya face to face, 4 mata dengan orang bukan Islam tu, okey ke kamu nak ikut, nak follow ni asyik Al-Quran dia ni? Okey ke tu? Okey? Dia ke okey? Kita je pandai-pandai cakap tak selesa tak apa lah. Mahal kamu. Orang Islam tu kata okey. So jadi sebab tu saya kata mesti ada track record. Data yang menunjukkan pelik itu betul-betul pelik. Bukan hanya gangguan syaitan dalam hati kita untuk mengurangkan kualiti solat kita. Okey? So itu pendapat saya lah. Itu pendapat saya. Dan bila saudara kita sebut tadi, boleh tak kita ambil pendapat ini? Bila saudara sendiri nak ambil pendapat, sesuai kena jadi mutabik. Mutabik maksudnya orang yang mengkaji dalil dan memahami dalil. Barulah sendiri boleh mengambil pendapat hasil analisis sendiri. Tapi kalau kita ni tak ada kemampuan untuk menganalisa dalil ataupun membaca dalil, membaca pendapat-pendapat dan hujah-hujah, tak ada. Tak maknanya membaca dalil tu maknanya kalau boleh faham dalil ni membawakan hukum begini. Ada maknanya sumber yang boleh kita baca. Okey, boleh kita ambil pendapat begini. Tapi kalau kita tak ada pun macam itu, kita hanya dengar-dengar daripada jauh-jauh, ada yang kata boleh gini, aku nak ambil pandangan gini lah, tak boleh. Kita kalau nak buat, kita kena cari seorang alim tadi ni yang berkata, boleh solat. Dia cakap tu, kita ambil dia cakap. Kalau tak ada orang yang berautoriti tu cakap, kita kena cari bahan yang berautoriti yang membentangkan perbincangan. Kita baca dengan akal yang sejahtera, tidak menginginkan nafsu. Kita baca nampak dalil yang ini lebih kuat, walaupun kita bukan erti bahasa Arab, tak apa. Asalkan yang dalam penulisan itu telah membentangkan dengan komprehensif ataupun semi komprehensif dan boleh dipahami oleh kita sebagai orang yang berakal sempurna, kita boleh ambil pendapat ketika itu pun harus. Maksudnya tak boleh sesuai walaupun di Jerman, rasanya boleh tak solat Jumaat ni kita ni tak cukup 40 orang kan. Tak ada solat Jadi tak boleh begitu. Habis, ada soalan? Tak ada dah.